Salam sejahtera Cikgu Yazil. Nama saya Alvin, Low Yenjen di bawah ini boleh tengok. Okey, kami kumpulan 7 dari kumpulan kita 8 akan buat tentang agama-agama di Tamadun India. Sebab kami nak buat. So, sekarang sudah pukul 5, jadi ini tak payahlah. Kami terus pergi jumpa kawan-kawan saya yang akan menjelaskan agama-agama tersebut. Mari kita terus sekarang. Sekarang ialah buat agama Buddha. Kawan-kawan saya di sana akan buat tentang agama Buddha. Terus. Hari ini kita akan membentangkan agama Buddha dalam Tamadun India. Nama saya Ella Nisha. Dan nama saya adalah Darren. Agama Buddha dilahirkan di Tamadun India pada abad ke-6-10 Masehi dan diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang dikenali sebagai agama Buddha. Siddhartha Gautama menerima kesedaran dan dikenali sebagai Buddha ketika beliau bertapa di bawah pokok Bodhi. Kewujudan agama dirujuk sebagai penentangan golongan Kshatriya terhadap golongan Brahmin dalam soal agama dan kehidupan. Terdapat pendapat daripada setengah manusia yang menyatakan bahawa Buddha bermaksud yang sedar, manakala ada yang menyatakan ia bermaksud yang cemerlang. Agama Buddha menitik beratkan kelakuan yang baik dalam kehidupan dengan mengutamakan pengajaran Dhamma, iaitu bahasa Sanskrit. Beliau menggunakan bahasa Pali dan kitab Tripitaka. Kitab Tripitaka ini mengandungi Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Bahasa Pali juga menerangkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia untuk mengatasi sengsara putaran kelahiran tersebut. 4 kebenaran mulia dalam agama Buddha. Yang pertama ialah keempat kebenaran mulia di agama Buddha. Kebenaran mulia pertama yang diajar oleh Buddha pertama ialah penderitaan itu boleh dikatakan sebagai dukkha. Ia juga boleh dikatakan sebagai penderitaan atau kesengsaraan di dalam bahasa Buddha. Yang kedua, yang kebenaran mulia yang kedua ialah punca segala penderitaan yang boleh dikatakan sebagai dukkha samudaya. Samudaya bermaksud sebab. Segala hal yang berlaku mempunyai sebab-sebab tertentunya. Ada setiap punca mempunyai akibatnya yang boleh dihukum semula jadi. Kebenaran mulia yang ketiga yang diajar oleh Buddha pertama ialah penderitaan yang boleh dikatakan dukkha no nirodha. Dukkha nirodha menyatakan tentang penghapusan dukkha yang berarti sebagai bebas sepenuh daripada nafsu. Dan kebenaran mulia keempat yang terakhir ialah dukkha nirodha marga. Marga merupakan jalan ke arah penghapusan dukkha. Setiap individu perlu menjadikan penghapusan dukkha sebagai satu kenyataan dengan keyakinan. Dalam agama Buddha terdapat 8 jalan yang mulia. Antara 8 jalan yang mulia ialah setiap individu perlu mempunyai pandangan yang betul. Pandangan yang betul adalah aspek hikmah dan ia mengatakan tentang amalan dan perbuatan yang membawa kebaikan yang harus diketahui oleh setiap individu. Jalan mulia yang kedua ialah aspirasi yang betul. Aspirasi yang betul adalah aspek hikmah. Ia adalah sesuatu yang penting terhadap seseorang kerana sesuatu yang dibuat atau dipertuturkan seseorang itu melalui aspirasinya. Dan 8 jalan mulia yang ketiga ialah pertuturan yang betul.
Ia adalah aspek etika kerana seorang individu haruslah menghormati kebijakan dan tidak harus membohong terhadap orang lain. Kelakuan yang betul juga adalah salah satu lapan jalan yang mulia. Kelakuan yang betul adalah juga aspek etika kerana etika tersebut adalah sesuatu perkara yang berdasarkan dengan pemikiran individu tersebut. Antara kelakuan yang betul adalah dengan menghargai jasa orang lain, menghormati nyawa orang lain dan menghormati hak milik orang lain. Jalan mulia yang kelima ialah setiap seseorang individu perlu mempunyai kehidupan yang betul. Sebelum seseorang mencari rezeki daripada pekerjaan tersebut, mereka perlulah mengenal pasti pekerjaan tersebut yang membawa kebaikan dan bukan membawa keburukan terhadap pekerja itu. Tujuan prinsip ini adalah untuk membuat perubahan kepada semua kewujudan. Usaha yang betul adalah salah satu prinsip jalan mulia. Tujuan usaha yang betul adalah untuk menyokong setiap individu untuk membangunkan mental mereka yang positif dan mengawal minda manusia agar tidak berfikir tentang perkara yang tidak suci atau barang yang tidak memberi manfaat terhadap kehidupannya. Prinsip jalan mulia ketujuh ialah minda yang betul. Minda yang betul memberikan maksud sentiasa sedar dengan kelakuan yang kita buat pada masa melalui segi pertukaran. Individu mesti sedar tentang perkara yang mereka lakukan agar tidak menyesal pada masa yang akan datang. Jalan mulia yang ke-8 ialah konsentrasi yang betul. Prinsip ini adalah untuk proses melatihkan minda manusia melalui meditasi agar manusia boleh berfikir dengan tenang. Setiap individu untuk mendapat fikiran yang terang dan tertumpu boleh dilatih dengan membuat latihan meditasi kerana latihan meditasi dapat menentangkan minda individu. Beginilah agama Buddha berlaku di tamadun India. Okey, kita sudah buat agama Buddha, sekarang akan buat agama Sikh. Baiklah, kamu sudah tunggu di depan. Ikutlah saya. Sudah belum? Coba. Okey. Agama Sikh adalah campur-campuran agama Hindu dan agama Islam. Sangat unik. Ada itu 5K, itu 1K sini, 1K sini, 1K sini, 1K itu janggu semua K punya K. Sekarang sudah K ke? Okey ke? Nama saya Concepcion dan saya akan menyebarkan sejarah agama Sikh. Mulanya Sikh berasal daripada bahasa Punjabi bermaksud pelajar. Dan agama Sikh tidak exist from the air like this, you know. Dan dia berasal dari seorang guru, namanya Guru Nanak Dev Ji. Tetapi seorangnya tidak akan, dia bukanlah yang produce the agama Sikh, you know, agama Sikh sendiri, tapi dari seorang yang bernama Kabir. Kabir orang ini mereka belajar Islam, belajar Hindu, belajar ajaran yang dari orang lain. Lepas itu come up with something like bijak. Okay, bijak. Lepas itu Guru Nanak ini menggunakan buku bijak ini keluar dan come up with agama Sikh. Lepas itu dengan agama Sikh dia pass it on to other orang. Terdapat 9 orang, kamu tengok sini. Banyaknya orang ini. Oi. Nah, Guru Nanak Dev Singh from here to here until Guru Agap, then Guru Amodash, Guru Ramdas, Guru Arjan, Guru Har Kombit, Guru Har Raja, Guru Har Karisnan dan Guru Tengah Bahduri dengan yang akhirnya Guru Gombit Singh. Okey, selepas kematian Guru Gombit Singh ini, tinggal tu guru yang ke-10. Tidak ada lagi guru yang dilantik. Oleh itu, kitab suci agama Sikh
yaitu guru kita sabi yang golongan khalsah telah diangkat sebagai pengganti kepada 10 orang guru. Lepas tu saya akan pass tu Sing yang kedua. Nama saya Edison Yong. Walaupun dia pandai sejarah Sing, Memang pandai. tapi dia tak tahu ajaran agama Sing. Sekarang saya mahu ajar dia agama Sing. Dia tak faham. Okey, pertama sekali agama Sing dinasihatkan supaya percaya satu Tuhan. Satu cukup. Memang Lepas tu kebenaran kehidupan, kesamaan antara manusia dan keadilan masyarakat. Baik-baik, semua masyarakat baik. Okey, kedua, apabila mereka sembahyang bukan ini macam. Mereka berunsurkan sendiri sehingga dahi sini lantai pergi sini. Demo. Demo ini Demo. lantai kaki lantai. Belum Okey, lagi. Mereka ini bukan okey. Belum lagi. Demo. Kaki lantai macam macam. Okey, seterusnya mereka menyembahkan makanan, duit dan bunga apabila di itu guwana. Itu Sing sembahyang punya tempat. Okey. Sudah lepas tu mereka guna angka itu makanan, duit, bunga, mereka tak ada buang. Baju buang. Mereka kasih orang yang memerlukan. Kasihannya. Makanan, duit kasih orang yang memerlukan, yang perlu. Okey, seterusnya Tuhan agama Sing punya Tuhan tidak ada pembentukan fizikal. Kalau pergi itu Gurdwara, you tak boleh tengok ada itu patung Tuhan, tak ada. Tak ada macam Cina ada patung, tak ada. Ini dia saja ada gambar-gambar. Itu Gurdwara semua gambar. Saya memang belajar something from you, Ya, ini you mau faham. Okay. Agama lain mesti mau faham. Okey, seterusnya sembahyang aliran Sing bermula dengan khitan. Karena agama dia ada bermula sembahyang aliran Sing. Okey, seterusnya saya cakap bermula dengan khitan. Apa tu itu khitan? You mau faham? Saya tahu kamu. Okey, saya agak ajar you. Okey. Mesti mau you tahu. Okey. Okey, itu kita merupakan sembahyang pagi ibadat Tuhan. Mereka pagi mereka sembahyang. Okey, lepas tu sembahyang saja tak cukup. Mereka nyanyi lepas tu. Sing akan nyanyi satu lagu pujian. Namanya Asa Diwa lagu. Wah, ini macam ni. you senang, you balik YouTube, you pergi tengok. Apa tu ini lagu, you dengar. Itu agama lain punya agama mesti mau dengar. Okey. Lepas tu agama Sing dia menasihati semua itu Sing buat baik. Okey. Lepas tu saya sampai sini agama Sing. Macam mana, sudah faham belum? Memang faham kamu. Faham Best. Okey. Boleh faham Boleh. Okey, thank you. Hai, salam sejahtera. Jangan takut, saya bukan hantu. Okey, tadi kami sudah tengok itu agama Buddha dan agama Sing punya. Agama Buddha itu Mahaja Asoka dia sangat hebat. Dia menyebarkan agama Buddha ke China dan Asia Tenggara. Means Malaysia sini, China sini agama Buddha telah disebut oleh Mahaja Asoka. Hebatnya. Jadilah sudah buat dua agama. Marilah kita tengok yang tiga agama yang seterusnya. Yang pertama kita tengok agama China dan agama Islam. Teruskan kelas saya. Agama China adalah agama Islam mix dengan agama Hindu. Ya, dia diasaskan, bukan asas. Zaman Maurya ada ikut dia. Itu Mahaja Asoka kan. Hai Puan Yazil, nama saya Taijui. So hari ini saya akan bertentangan dengan agama China. Okay, so agama China ditubuhkan oleh
orang yang ditubuhkan oleh Nataputa Dharma. So Mahavira bermaksud pahlawan yang besar. So dia akan dianggap sebagai 3 maksud. Pertama adalah jelmaan semula, kedua adalah penyelamat umat manusia, ketiga adalah jiwa sempurna yang berakhir oleh golongan agamas dan Siddharthas. So, apakah maksud perkataan jinnah? So, jinnah dimaksudkan kepada 2 maksud. Pertama adalah kemenangan dan kedua adalah penakluk. So, Mahavira bermula sejak 599 hingga 527 Masehi. So, saya macam Mahavira juga dijadikan imej yang disakralkan dan diberikan sifat yang sangat suci. Manakala Mahavira juga diperkenalkan juga dipahatkan, dipatung dan dipuja di kuil yang di seluruh India. So sekarang kita pergi ke kepercayaan dan ajaran. Kepercayaan agama Jaina menekankan konsep undang-undang yang dan akibat yang menentukan kelahiran semula roh. Yang sama, konsep ini sama dengan ajaran Hindu dan Buddha. Ini adalah part of mereka punya karma. Okay, so kita pergi ke ajaran. Ajaran ada 3. Apakah itu PKT? Dalam sekolah menengah, PKT adalah penolong ketua tingkatan. Tapi dalam agama Jaina, PKT bermaksud pengetahuan, kepercayaan dan tindakan yang benar. Okay, so untuk itu agama Jaina, mereka ada kitab suci. Itu panggil Gani Pitaka. Tapi di Google search saya tak dapat cari Gani Pitaka. So ini adalah sangat kitab suci yang sangat cantik. Itu panggil Kota Palitana yang muncul sejak abad ke-11. So sekarang saya nak masuk dia punya sejarah. Adakah cikgu memahami mereka punya sejarah? Biarkan saya ceritakan sedikit. Agama Jaina dia mencapai zaman kegemilangan sejak zaman Maurya. Itu zaman pemerintahan Chandragupta Maurya. So pusat perkembangan mereka dikenali sebagai Maghada. So ini adalah logo agama Jaina. Okay, tapi saya tak nak guna agama Jaina logo ini. Okay, di tapak tangan sama dengan logo itu. So di logo tapak tangan, roda pada tapak tangan merupai giant ikrar daripada ahimsa. Apakah maksud ahimsa? Ahimsa adalah bermaksud anti kekerasan. Mereka tidak membunuh binatang atau membunuh orang kerana mereka tidak mengguna apa-apa cara yang tidak melibatkan keganasan. Itu adalah mereka punya itu first impression lah untuk agama Jaina. Okay, roda itu juga bermaksudkan Dharma Chakra. So pertengahan ada perkataan ahimsa yang menunjukkan perkataan ahimsa yang dimiliki oleh agama Jaina. Adakah kamu tahu apakah pakaian tradisional untuk agama Jaina? Okey, Kak. Ajaran dengan sejarah sudah cukup. Sekarang untuk agama Islam, okey? Kamu Okey, bye-bye. Selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang agama Islam dalam tamadun India. Nama saya Vivian Ong. Nama saya Kerintan.
So sekarang saya akan membentangkan tentang sejarah agama Islam. Agama Islam mula tiba di India pada abad ke-8. Mereka tiba di India adalah disebabkan oleh pedagang Arab. Agama ini dianggapkan sebagai hadiah kepada tamadun India kerana dia telah mempersembahkan ajarannya yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Yang Maha Esa, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia sesama alam sekitar. Perubahan ini telah menyebabkan perubahan kepada masyarakat India yang telah memberi hak asasi kepada wanita, harga diri dan peri kemanusiaan, kemajuan fikiran, kemahiran hidup, erti kebersihan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Seterusnya, Karin akan menyambungi. Rukun Islam mempunyai lima rukun. Rukun pertama ialah mengucapkan 2 kali syahadah. Dia bermaksud mengakui kalimah syahadah pertama ialah mengakui kerasulan Nabi dan kalimah syahadah kedua ialah menerima segala ajaran. Rukun seterusnya ialah mendirikan solat 5 waktu. Dia bermaksud ibadah fardu yang orang Islam wajib melakukan. Rukun seterusnya ialah menunaikan zakat. Zakat mempunyai 2 maksud. Maksud pertama ialah mempunyai nilai ukhuwah dan solidariti yang tinggi. Maksud seterusnya ialah mempunyai konotasi membersihkan harta, menyucikan jiwa dan meningkatkan peribadi yang terpuji. Rukun seterusnya ialah puasa Ramadan. Ini bersifat mendidik jiwa. Dan rukun yang terakhir ialah menunaikan haji di Baitullah. Ini mewajibkan mengerjakan haji di Baitullah. Seterusnya ialah rukun iman. Terdapat 6 rukun iman dalam agama Islam. Yang pertama ialah percaya pada Allah. Percaya pada Allah bermaksud keyakinan wujudnya Allah sebagai Maha yang berkuasa dan sebagai seorang pencipta alam. Yang kedua ialah percaya pada malaikat. Percaya pada malaikat. Malaikat ialah makhluk yang Allah mentransformasi dari cahaya untuk berkomunikasi dengan Nabi dan Rasul untuk menunjuk arah kebenaran. Seterusnya ialah percaya kepada kitab. Kitab ini adalah untuk beriktikad dan yakin kepada Allah. Seterusnya percaya pada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ialah like messenger, God's messenger. So, kita harus yakin dan percaya bahawa mereka adalah untuk menunjuk jalan ke arah kebenaran. Dan yang kelima, percaya pada hari kiamat. Hari kiamat bermaksud hari akhirat. Hari akhirat ialah masa semua manusia akan dipanggil balik untuk pay back kesalahan yang telah mereka lakukan di bumi. So, yang terakhir ialah percaya pada qada dan qadas. Ini bermaksud segala yang berlaku merupakan ketentuan dan ketetapan Allah, iaitu takdir. Okay. So, sekian, terima kasih. Okey, sejalan lagi, saya lagi. Tadi kita sudah mendengarkan perbincangan kawan-kawan saya, iaitu agama China dan agama Islam. Ya, betul. Agama sangat penting untuk satu tamadun. Boleh nampak di universiti kita ini ada surau. Agama sangat important, memang important. Tak ada agama, kami punya life mungkin jadi pergi salah tahu. Okey, sekarang mari dengan mendengarkan perbincangan kawan saya yang terakhir, agama Hindu. Sejahtera kepada cikgu.
Kelly. Saya Chloe. Hari ini kita akan memperkenalkan agama Hindu Di Tamadun India. Saya akan memperkenalkan sejarah agama Hindu. Kali suku Arya pertama dimulai di lembah Indus dan mendesah suku bangsa Dravida. Bangsa Arya menyebar ke berbagai wilayah, yaitu lembah sungai Gangga dan lembah sungai Yamuna. Mereka menyebarkan agama Hindu melalui perkahwinan dengan Dravida. Oleh itu, mereka membentukkan masyarakat dan generasi yang baru yang dikenalikan sebagai bangsa Hindu. Selepas itu, mereka juga mempunyai tradisi dan kebudayaan Hindu. Ekstra informasi, zaman Sanggam ialah zaman terakhir yang mengamalkan agama Hindu di Tamadun India. Selepas itu, saya akan memperkenalkan ciri-ciri agama Hindu. Dalam agama Hindu, mereka mempunyai banyak dewa dan dewi. Tetapi yang paling signifikan ialah Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siswa. Dewa Brahma ialah berbentuk 4 kepala. Dia menggunakan matanya menengok sekeliling. Selepas itu ialah sesuatu ciri-ciri yang kebudiman. Kenderaannya ialah burung hasa. Isterinya Sarawasti ialah Dewi Kesengat. Keduanya Dewa Siswa. Dia ialah pemusnah. Dia mempunyai bentuk muka yang menakut. Kenderaannya ialah lembu jantan nadi. Isterinya Dakati ialah Dewi Uma. Di Indonesia dikenali sebagai Lorong Janggrang. Akhir sekali, Dewa Wisnu ialah Dewa Penyayang. Dia akan jaga dan selamat seluruh alam. Burung Garuda ialah kenderaannya. Isterinya Laksmi ialah Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Selain itu, saya akan memperkenalkan kepercayaan agama Hindu. Kepercayaan agama Hindu mempunyai 3, yaitu Shaivisme, Varnamisme, dan Shaktisme. Pertamanya, Shiva Dewa merupakan dewa yang paling hebat. Dia ialah bermusnah dan pencipta semula. Dia juga dikenali sebagai Mahadev dan kuasa cipta Shiva ialah penyembahan lingam. Seterusnya, kepercayaan yang kedua, Varnamisme. Vishnu merupakan dewa yang paling popular dalam kalangan Hindu dan dia selalu membantu manusia dan mempunyai avatar dan kuasa kembali hidup semula. Yang akhir sekali, kepercayaan yang ketiga, Shaktisme. Orang Hindu mempercayai dewa Parvati dan Uma adalah pemujaan tenaga aktif wanita yang termasuk kuasa pemusnah Kali yang lebih lembut. Sekian, terima kasih. Oh yeah, okay. Kami sudah buat ada banyak-banyak agama di Tamadun India. Apa tu? Ada agama Buddha, agama Sikh, ini Sikh, agama China atas tu, agama Islam di belakang juga dan agama Hindu. Ya, agama-agama sangat penting untuk satu tamadun. Jika tak ada agama, ini dunia akan sangat chaos lah. Okay, so inilah conclusion kita. Inilah sudah juga video kita. Terima kasih.